Selamat sejahtera saya ucapkan kepada murid-murid tingkatan 1 dalam kelas pendidikan moral. Hari ini, Cikgu Khairul akan mengajarkan anda unit 9 yang bertajuk Warga Prihatin Sekolah Sejahtera. Jadi saya minta anak-anak murid cikgu sila sharekan nota-nota ini kepada rakan-rakan anda dan tekan button subscribe. Jangan lupa. Baik. Hari ini kita nak tahu tentang ciri-ciri warga sekolah yang sejahtera. Bagaimana kita nak pastikan warga sekolah ini mempunyai sikap atau sifat yang sejahtera. Jadi kita akan belajar sekarang. Kamu kena tahu apa itu warga sekolah. Warga sekolah ialah orang yang hormat dan bekerja dan belajar di dalam sekolah. Contohnya cek, okay? Tukang cleaner, kerja pembersihan, jaga sekolah, ya, murid-murid. Itu adalah warga sekolah. Baik, pertama, ciri-ciri warga sekolah yang sejahtera ialah saling menghormati. Jadi setiap orang, setiap murid dan juga guru-guru haruslah mengamalkan sikap saling hormat menghormati. Ini terutama pelajar sekolah lah, murid sekolah. Iaitu siapa lagi kalau tidak bukan anda. Anda harus hormat warga sekolah yang lain. Tidak kiralah anda hormat guru ke, tidak kiralah anda hormat tukang cleaner ke, yang penting ada sikap hormat menghormati. Okay? Walaupun dengan rakan anda sendiri. Baik, yang kedua mempunyai sikap bersopan santun. Okay? Bersopan santun ini bukan dari segi perbuatan, dari segi percakapan. Perbuatan, percakapan, perlakuan, sikap, attitude, semua dibentuk dalam bentuk sopan santun. Contoh kalau nak bercakap dengan orang, mestilah bercakap dengan nada yang rendah, tak boleh menggunakan bahasa kesat, tak boleh meninggikan suara ketika bercakap dengan orang yang lebih daripada. Baik, yang ketiga, bertanggungjawab. Anda harus bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan. Anda bertanggungjawab dalam memikul dan melaksanakan tugas dengan mengikut peraturan sekolah yang diberikan. Ya. Yang seterusnya bekerjasama. Bekerjasama antara satu sama lain lah, antara awak dengan murid-murid yang lain, antara awak dengan anda. Utamanya dalam kelas. Memberikan kerjasama kepada cikgu ketika belajar. Yang kedua, berikan kerjasama ketika aktiviti co-curriculum. Bayangkan di sekolah ada perjumpaan co-curriculum, tak kira lah hari apa yang sekolah itu buat, anda kena bagi kerjasama. Cikgu suruh datang, anda datang. Cikgu suruh belajar ikatan, belajar perbarisan, kena belajar. Cikgu suruh belajar bersukan, kena bersukan. Bergantung kepada jenis aktiviti yang dilakukan secara bersama-sama. Baik, yang seterusnya bertoleransi. Kita nak bertoleransi, mestilah ada sikap mengalah. Sikap tidak pentingkan diri sendiri. Jika anda mengamalkan pentingkan diri sendiri, maka akan menimbulkan konflik antara murid dengan sebab itu wujudnya murid kurang ajar, tidak hormat guru. Sebab tu ada wujudnya murid bergaduh dalam sesama murid di dalam kelas. Sebabnya anda tidak menjaga. Anda pentingkan diri sendiri. Anda bersikap resis dengan rakan-rakan. Tak boleh. Yang terakhir, prihatin dan berdisiplin. Prihatin ni kena peka dan cakna terhadap masalah, terhadap masalah rakan-rakan, dan juga berdisiplin. Disiplin ni ada kaitan dengan tanggungjawab lah, sentiasa mematuhi peraturan sekolah. Baik, nota yang kedua berkaitan tentang cara meningkatkan kesejahteraan sekolah. Bagaimana kita sama-sama nak pastikan sekolah kita ini aman. Yang pertama, memantapkan kawalan keselamatan oleh pengawal sekolah. Jagalah. Jaga sekolah kena make sure, kena pastikan sekolah kita dalam keadaan selamat. Yang kedua, pastikan kemudahan dan peralatan sekolah berfungsi dan dapat digunakan dengan selamat. Awak masuk dalam kelas kena pastikan meja boleh guna, kursi boleh guna, ada papan putih, ikat boleh ditutup, boleh dibuka.
pastikan keadaan barang-barang keperluan itu dalam keadaan selamat. Jika ada kerosakan, maklum kepada guru. Yang ketiga, memastikan persekitaran sekolah ceria, selesa, bersih dan cantik. Okey, perkara ini bukan hanya tugas kepada guru. Maksudnya murid bertanggungjawab. Contohnya kelas. Takkan nak belajar dalam keadaan kelas kotor. Murid kena pastikan kelas sentiasa dalam keadaan bersih. Sampah-sampah buang dalam tong sampah. Okey, kalau tak muat, buang dalam tong sampah luar yang besar yang disediakan di luar. Jadi kerja pembersihan akan kutip sampah. Baik, yang seterusnya, menyediakan persekitaran bilik darjah yang kondusif untuk pelajaran dan pengajaran. Ini tanggungjawab bersama antara guru dan murid. Biasanya setiap tahun, bila anda naik sekolah, cikgu lantik organisasi kelas, dan pada satu hari itu kumpul, jumpa kat kelas, ceriakan kelas, gotong royong, cantikkan kelas. Ini tanggungjawab bersama antara guru dan murid. Baik, yang seterusnya, menguatkuasakan peraturan dan undang-undang sekolah. Ini tindakan disiplin dan semua sekiranya murid-murid melanggar peraturan sekolah, contohnya ponting kelas, dah ponting kelas kemudian buli murid-murid lain, pengawas nampak, pengawas beritahu disiplin tangkap awak, kemudian soal siasat didapati anda bersalah, maka anda patut dikenakan tindakan. Tak kisah sama ada tindakan amaran ke tindakan dalam bentuk sebatan ni tak piku ke, bergantung kepada situasi kes disiplin yang pelajar lakukan. Baik, yang seterusnya, mewujudkan kerjasama yang erat sesama warga sekolah. Ini tadi saya dah katalah tadi. Warga sekolah termasuk ibu bapa dan komuniti yang terdiri daripada pelbagai kaum. Contohnya mesyuarat PIBG. Jadi ibu bapa datang pada mesyuarat PIBG, sekolah nak buat mesyuarat PIBG, ibu bapa wajib datang sebab kita nak tentukan timpan yuran PIBG. Itu contoh. Yang kedua, kalau sekolah buat program hari terbuka, ibu bapa kena datang sokong anak-anak melaksanakan program sekolah itu. Terlalu banyak. Kalau contoh ada hari pelaporan kad, contoh kalau ada sekarang ni musim SOP, PKP. Jadi kena jaga SOP. Jadi nak hantar anak, bapa kena datang. Okey. Bagi memberikan sokongan kepada aktiviti-aktiviti yang pihak sekolah akan. Baik, yang terakhir sekali ialah memastikan maklumat yang hendak disampaikan kepada warga sekolah dapat diterima dengan cepat dan jelas. Ini sekarang ni norma baru. Okey, cikgu-cikgu akan sentiasa dapatnya maklumat pesan kepada WhatsApp ibu bapa dan juga murid. Murid pun ada grup WhatsApp kan. Saya tahu setiap sekolah mempunyai grup WhatsApp. Biasanya ibu bapa, tapi sekarang murid pun ada grup WhatsApp kelas masing-masing. Maklumat itu sangat penting. Kadang-kadang ibu bapa awak sibuk bekerja, tak tengok telefon. Mak ayah send kat grup. Jadi cikgu dengan inisiatif cuba membuat grup WhatsApp murid, dan jadi murid pun tahu apa tanggungjawab, apa yang sekolah ingin sampaikan, apa yang maklumat yang perlu diketahui oleh semua pihak, termasuk ibu bapa dan baik. Dan nota yang terakhir yang perlu tahu ialah bagaimana kita nak meningkatkan kesejahteraan sekolah. Okey, dari segi pembelajaran dan pengajaran. Okey, PDP orang panggil. Cikgu panggil PDP. PDP apa? Pembelajaran dan pengajaran. Yang pertama, kalaulah sekolah kita itu sejahtera, aman, okey, kita belajar dalam sekolah pun, dalam kelas pun dalam keadaan selesa. Okey, dalam keadaan berkesan. Apa yang cikgu ajar, awak masuk, boleh terima. Okey, yang kedua, proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Itu sejahtera, suasana sejahtera di sekolah. Kecuali awak membuat masalah sehingga suasana sejahtera itu tiada di dalam kelas. Contohnya waktu ketika cikgu ajar, awak bercakap ke belakang. Waktu cikgu boleh, awak bercakap betul-betul depan cikgu. Cikgu kat depan, papan putih, kamu bercakap bang. Okey, tidak boleh. Itu sama sekali tidak boleh kerana mengganggu suasana kesejahteraan sekolah walaupun awak belajar di dalam. Jadi apabila awak sentiasa berdisiplin, mematuhi peraturan, ibu ajar awak. Okey. Jadi aktiviti pembelajaran berjalan dengan lancar. Yang kedua, disiplin. Murid perlu mematuhi peraturan sekolah. Okey. Salah satu murid berkurang. Betul lah. Jika kamu ikut peraturan sekolah, jika kamu ikut apa yang guru arahkan, maka salah laku disiplin dapat Ini tidak. Ini sebaliknya.
Sebaliknya, awak ponteng kelas. Awak keluar ke tandas pusing, berayau satu sekolah. Dekat setengah jam baru masuk tandas. Kemudian pusing lagi dekat setengah jam, baru masuk kelas. Itu salah. Kita kira ponteng kelas. Ya, berbeza ponteng sekolah, ponteng kelas. Yang paling selalu terjadi ialah kes buli lah. Kes buli ini menyebabkan suasana sejahtera murid kat sekolah tak aman, tak selesa. Jadi, perkara ini tidak perlu pelajar lakukan. Tidak boleh murid lakukan sesuka hati. Jika didapati murid terlibat dengan salah laku disiplin, memang cikgu tangkap, cikgu kenakan tindakan disiplin mengikut kesalahan yang kamu lakukan. Baik, yang ketiga ialah pencapaian sekolah. Bila sekolah kita dalam keadaan selamat, bila sekolah kita prasarana sekolah selamat, okay, tak ada gangguan-gangguan daripada murid-murid lain, jadi apabila kamu belajar dan menghadapi peperiksaan, susah yang kamu dapat akan cemerlang dapat A. Biasanya ialah kalau anda belajar pendidikan moral tak dapat A, maknanya awak main-main di dalam kelas cikgu. Okey, tak kiralah subjek apa pun. Belajar matematik. Tapi balik rumah tak belajar. Okey, kat kelas waktu cikgu ajar awak bercakap. Memang tak dapat keputusan cemerlang. Sama juga dengan aktiviti kurikulum. Aktiviti kurikulum, awak nak dapat target. Target saya ialah saya nak menjadi tokoh kurikulum sekolah saya, cikgu. Bagaimana? Anda kena pastikan bahawa anda membawa pulang kejayaan. Mewakili sekolah ke peringkat daerah melalui pertandingan-pertandingan yang dianjurkan. Contohnya, saya tak pandai sukan, tapi awak boleh memasuki mana pertandingan. Contohnya di bawah kelab bahasa Melayu, masuk pertandingan peringkat sekolah, dan wakil sekolah masuk pertandingan pidato, sajak, sebagainya. Kalau sukan, awak masuk dalam pertandingan sukan. Dapatkan title olahragawan peringkat sekolah dan juga peringkat daerah kalau dapat. Ya. Jadi, secara tidak langsung ianya akan meningkatkan nama baik sekolah di mata dunia. Bermula di peringkat daerah lah, di PPD, Jabat Pelajaran Pendidikan Daerah. Jadi semua sekolah akan, punya sekolah ni, pelajar ni ramai yang dapat cemerlang. Jadi di situ sudah nampak kecermerlangan hasil daripada suasana sekolah yang sejahtera. Dan yang paling terakhir dan mustahak sekali ialah kebersihan, kesihatan dan keselamatan. Okay. Kalau sekolah kita bersih, kalau sekolah kita selamat, kita rasa happy nak belajar. Sangat-sangat happy, sangat-sangat selesa. Dan bila sekolah ceria, okay, kita akan sihat. Minda kita akan sihat. Okay. Dan kita akan sentiasa terpelihara lah daripada perkara-perkara yang tidak ingin berlaku dalam hidup kita. Jadi, itulah yang sepatutnya kamu lakukan apabila berada di kawasan sekolah. Warga sekolah haruslah bersama-sama memastikan keadaan kesejahteraan sekolah itu aman. Aman dan bahagia untuk kita belajar di dalam kawasan sekolah. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja. Nanti cikgu akan berikan anda latihan di dalam buku teks. Okay. Latihan di dalam buku teks. Okey, muka surat. Okey, saya nak berikan latihan. Okey, di dalam buku teks, muka surat. Okey, saya nak kamu buat latihan ke surat 95, iaitu latihan penggayaan B. Latihan penggayaan B. Sampai di sini saja kelas. Kita punya kelas. Jadi, kalau ada apa-apa masalah, anda boleh personal WhatsApp saya, ya. Sekian saja daripada saya, Cikgu Khairul, untuk pembelajaran alam hayat ini. Saya harapkan murid-murid dapat memahami dengan mudah pembelajaran bab 9 lah. Bab 9 iaitu apa pembelajaran bab 8 ya. Bab 8 iaitu warga prihatin sekolah sejahtera. Jadi sampai sini saja pembelajaran kita. Sekian, terima kasih.